10 barang perempuan yang asalnya dicipta untuk lelaki. Siapa sangka banyak barang-barang perempuan yang wujud pada hari ini sebenarnya dicipta khas untuk lelaki. Kalau lelaki pakai barang-barang ni masa sekarang memang orang pandang pelik dan ingat ni mesti adik-adik ni. Tanpa buang masa, apa kata kita senaraikan 10 barang perempuan yang pada asalnya dicipta oleh lelaki kepada lelaki. Nombor 10 adalah tuala wanita. Tuala wanita atau pad yang penting bagi kaum Hawa pada zaman kini adalah ciptaan yang mula wujud semasa Perang Dunia Pertama. Salah seorang pekerja syarikat Kimberly-Clark Corporation menemui sejenis kapas, kemudiannya diberi nama Sally Cotton yang mempunyai kadar resapan 5 kali ganda lebih baik daripada kapas biasa dan jauh lebih murah. Sally Cotton kemudiannya dijadikan bahan utama membuat kain pembalut luka bagi askar perang yang tercedera. Walau bagaimanapun, para jururawat wanita kemudiannya mula merasakan bahawa bahan Sally Cotton ini sangat sesuai sebagai pelapik bagi meresap darah haid wanita. Masa zaman perang, pihak syarikat cipta pad ni tak kisah pun pasal pad ni nak dijualkan kepada wanita. Sampailah habis zaman perang, permintaan Sally Cotton ni jatuh mendadak, bisnes pun rugi. Jadi diorang pun ubah sikit reka bentuk dan pada tahun 1920, diorang mula jual kapas ni dekat wanita dengan menggunakan nama Kotex. Nombor 9, barang wanita yang asalnya untuk lelaki adalah kasut tumit tinggi. Kalau lelaki pakai kasut tumit tinggi pada zaman sekarang, sah-sahlah dia tu golongan kunyit. Tapi ramai tak tahu, rekaan kasut tumit tinggi yang sinonim dengan wanita ni asalnya dicipta untuk lelaki. Cuma sampai abad ke-17, kaum wanita mula pakai kasut tumit tinggi ni. Rekaan kasut sebegini pertama kali dicipta untuk askar Parsi pada abad ke-10. Rekaan sebegini membolehkan kasut mereka memijak tempat pemijak yang dipasang pada kuda dengan lebih kukuh, seterusnya membolehkan mereka memanah ataupun melakukan serangan terhadap musuh ketika menunggang kuda. Golongan wanita mula memakai kasut bertumit tinggi kerana rekaan kasut sebegini akan menampakkan kaki mereka kelihatan lebih kecil. Pada waktu tersebut, kebanyakan wanita memakai skirt panjang yang sampai ke pergelangan kaki mereka. Oleh itu, memakai kasut bertumit tinggi akan menjadikan bahagian kaki hadapan mereka tersorok daripada pandangan ketika berdiri berhadapan dengan orang lain. Sampailah sekarang kasut tumit tinggi ni dihaskan untuk perempuan. Nombor 8 adalah yoga. Yoga ni selalu perempuan je yang nak join. Lelaki tak sangat, lelaki kenalah pergi gym. Tapi senaman yoga ni padahal dicipta untuk lelaki. Yoga dipercayai mempunyai akar dalam Brahmin di mana lelaki tergolong dalam sistem kasta India. Mereka dikenali sebagai lelaki yang berilmu. Kemudian yoga dibawa ke barat oleh lelaki dan perlahan-lahan menjadi popular di kalangan wanita. Nombor 7, barangan wanita yang pada asalnya untuk lelaki adalah crop top. Memang pelik lah kalau zaman sekarang lelaki nak pakai crop top. Tapi kalau zaman dulu tak pelik sebab crop top adalah pakaian yang diwujudkan oleh lelaki kepada lelaki. Crop top ni merupakan fashion lelaki selama bertahun-tahun sebelum perempuan mula pakai. Pada zaman dulu, crop top adalah pakaian untuk ahli bina badan. Ahli bina badan akan memotong bahagian bawah baju mereka untuk lulus kod pakaian gym kerana mereka tidak dibenarkan berlatih tanpa pakaian. Nombor 6, barangan perempuan yang pada asalnya dicipta untuk lelaki adalah G-string. Pada zaman dulu, G-string dipakai oleh lelaki sebagai cawat. Pada awal abad ke-19, puak Afrika lelaki pakai G-string ni. Barulah tak lama kemudian, perempuan mula pakai G-string sebab nak nampak seksi. Nombor 5, barangan perempuan yang pada asalnya dicipta untuk lelaki adalah handbag. Handbag dengan perempuan ni memang tak boleh dipisahkan. Kalau tak ada handbag, tak sah hidup, rasa tak nak keluar. Tapi jangan terkejut kerana asalnya handbag dicipta untuk orang lelaki zaman dahulu sebab pakaian diorang tak ada poket untuk letak duit. Konsep beg tangan moden yang dilihat pada zaman kini wujud pada awal 1900-an. Pereka fashion pada waktu itu menggunakan reka bentuk beg tangan lelaki tetapi diubah suai sikit seperti penambahan tali dan beberapa poket dalaman bagi menjadikannya lebih praktikal.
Tapi zaman sekarang kita dah boleh nampak dah golongan lelaki mula gunakan kembali beg tangan bagi meletakkan gadget seperti telefon pintar dan tablet, dan penggunaan beg tangan bagi orang lelaki juga diterima luas sebagai fashion pada zaman kini. Nombor 4, barangan perempuan yang pada asalnya dicipta untuk lelaki adalah stocking. Jangan confuse pula antara stocking dan stocking. Stocking adalah sejenis pakaian ketat seluar yang menutupi sebahagian besar bahagian kaki tetapi tidak bercantum dengan seluar dalam. Walaupun ia lebih sinonim dengan wanita, stocking hanya mula dipakai wanita pada abad ke-18. Kaum lelaki sebenarnya sudah menggunakan stocking seawal abad ke-9 lagi. Golongan atasan atau bangsawan biasanya memakai stocking putih atau berwarna, manakala rakyat biasa hanya memakai stocking yang berwarna hitam. Abad ke-19 menyaksikan orang lelaki tidak lagi menggunakan dan hanya digunakan oleh golongan wanita. Nombor 3, barangan perempuan yang pada asalnya dicipta untuk lelaki adalah cangkuk bra. Mark Twain, seorang penulis terkenal, tak gemar pakai suspenders. Suspender merupakan tali yang akan digantungkan pada bahu bagi memastikan seluar tidak terlondeh atau terlucut ke bawah. Jadi dia pun mencipta pencangkuk besi yang boleh mengetatkan seluar di bahagian pinggang. Pencangkuk besi yang diciptanya itu sama dengan apa yang biasa terdapat pada bra wanita. Ciptaan ini juga telah dipatenkan pada 19 Disember 1871. Pencangkuk ni asalnya digunakan untuk baju, seluar dalam dan korset sebelum akhirnya menjadi elemen wajib yang ada pada setiap bra. Nombor 2, barangan perempuan yang asalnya dicipta untuk lelaki adalah warna pink. Okey, bukan barang tapi warna lah kan. Secara umumnya, warna merah jambu pada masa kini dikaitkan dengan wanita. Disebabkan itulah bayi perempuan biasanya dipakai dengan pakaian berwarna pink. Tapi tahu tak korang yang warna pink ni pada zaman dulu sebenarnya lebih sinonim dengan orang lelaki. Hal ini disebabkan warna asas pink ni dari warna merah yang melambangkan bersemangat, berani dan agresif. Jadi merah jambu dianggap sempurna untuk lelaki dan nampak maskulin. Perempuan pada zaman itu pula memakai warna biru kerana ianya warna yang lembut. Pertukaran sebenar berlaku pada tahun 1960-an ketika penyokong pergerakan pembebasan perempuan mula memakaikan anak-anak perempuan mereka dengan pakaian merah jambu atas kepercayaan yang sifat anak perempuan boleh dipengaruhi oleh jenis warna pakaian yang mereka pakai. Sementara itu, lelaki perlahan-lahan beralih dari pink ke biru. Bermula sekitar tahun 1985, industri pakaian mula memasarkan pakaian pink kepada perempuan dan biru kepada lelaki. Tak ada sebab khusus pun kenapa pink untuk perempuan, biru untuk lelaki. Tapi syarikat-syarikat ni sahaja nak suruh mak bapak beli pakaian baru dekat anak-anak dan tak nak dia orang berkongsi. Barulah penjualan laku, bisnes strategi lah katakan. Nombor 1, apa yang khas untuk wanita sekarang sebenarnya dicipta untuk lelaki adalah pilates. Selalu kalau tengok dekat IG story, ramai awek-awek akan tunjuk yang diorang join pilates sebagai kaedah menyihatkan tubuh badan. Iklan-iklan pilates pun guna model perempuan sebab target market diorang adalah perempuan. Tapi mungkin ramai tak tahu, senaman pilates ni adalah dicipta oleh seorang lelaki untuk lelaki. Pilates dicipta oleh Joseph Pilates dan dia sendiri mengamalkan kaedah ciptaan dia ni dan melatih ramai lelaki. Dia bekerja dengan tentera Jerman dan membantu ramai daripada bekas tentera pulih daripada kecederaan semasa Perang Dunia Pertama. Jadi itulah senarai 10 barangan perempuan yang sebenarnya dicipta untuk lelaki. Antara ke-10 ni, mana satu yang korang tak sangka pun. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum.